Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Saya harap kamu semua sihat, dalam keadaan yang dipelihara lah. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan sama-sama membincangkan tajuk yang kelima dalam pelajaran yang kelima ya, tilawah Al-Quran. Kefahaman tilawah Al-Quran yang tajuknya ialah memahami keutamaan dalam tindakan. Memahami keutamaan dalam tindakan. Nanti kita akan terangkan maksudnya. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok objektif objektif pembelajaran kita hari ni, standard pembelajaran ataupun objektif. Yang pertama, di akhir pelajaran nanti kamu boleh membaca dengan betul, lancar serta bertajwid dan fasih. Dan fasih ada tiga. Betul, lancar, bertajwid dan fasih. Betul, lancar, fasih. Okay. Yang kedua, dah baca dengan betul, lancar, bertajwid, baca dan fahami maksud dia. Setiap ayat tadi kamu faham maksud. Yang kedua, yang ketiga, sebab turun ayat. Di sini ada dibincangkan sedikit tentang fiqhul aulawiyat. Fiqhul aulawiyat. Aulawiyat istilahnya. Auliyat ya. Aulawiyat. Kemudian apakah maksud fiqhul aulawiyat? Aulawiyat. Kenapa auliyat? Okey, kemudian pelaksanaan dalam fiqhul aulawiyat. Kemudian yang ketujuh dan yang keenam kepentingan fiqh aulawiyat. Kemudian pengajaran ayat. Jadi ada 7 objektif. Tak banyak pun ya. Baca dengan betul tu insya-Allah. Kamu boleh baca dengan betul, kamu boleh latih, kamu dengar, kamu dengar, kamu ikut dan kemudian kamu fahamkan maksud ayat tersebut. Okey. Kita tengok ya, objektif kita yang pertama iaitu kita dengar ayat ni dengan bacaannya. Okey, insya-Allah kita tengok objektif dia yang pertama, baca dengan betul, dengan lancar, bertajwid dan fasih. Jadi cuba kita dengar bacaan daripada qari ya. Okey, kita dengar bacaan. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Okey, cuba tengok bacaan tadi ada qari tadi. Aja'altum siqayatal hajj. Okey, ni dia tak dengung tak diramkan. Aja'altum siqayatal haji. Haji panjang 6 harakat. Okey, ni jadi hukum boleh. Hukum izhar syafawi. Siqayatal haji ni jadi mad lazim kalimi musaqqal sebab ada hamzah. Wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Okey, tadi kita tengok qari tadi dia berhenti kaman amana billah, berhenti kat sini, maka dia ibtidak balik permulaan bacaan tu kaman amana billah. Ini maksudnya hukum ibtidak. Kita mengambil semula bacaan yang memberi maksud kepada ayat tersebut. Kaman amana billahi wal yaumil akhir wajahada. Saya garis kat sini sebab apa? Kadang-kadang kita tak perasan dalam penulisan Mushaf Utsmani itu ada alif kecil kat sini. Ini adalah mad asli. Sebab ijaan dia jahada, ada alif, diganti alif yang besar tu dengan mad alif yang kecil.
Ini bacaannya wajahada fi sabilillah. Ini wakaf. Cuba tengok wakaf ni, wakaf jaiz. Okey. Ja'altum siqayatal haji. Dia ada idgham ni haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna. Di sini ada huruf waw kecil, menggantikan huruf penulisan dalam penulisan tu diganti waw kecil, Jadi waw kecil di sini adalah mad, huruf mad. Mad, La yastawuna indallah. Nampak tak nun kat sini? Tak ada tanda mati, Nun kat sini tak ada tanda mati. Nampak? Nun kat sini tak ada tanda mati. Okey, indallah. Ada tanda tadi saya masih apa dah jadi apa dia? Ikhfa. Indallah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Itu jadi mad arid is sukun. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Sama indallah. Tapi di sini tanwin. Tanwin jadi izhar. Jadi sebab dia punya tanwin dia tu tak ada selari, dia tak berseterangan kan, dia tak jauh. Maka dia jadi izhar halqi. Sini satu lagi nun mati, nun mati yang tak ada tanda mati, maka dia jadi ikhfa. Wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Faizun. Yes. Satu lagi mad di sini. Mad apa ni? Ini adalah alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah jadi mad wajib muttasilah. Okey. Lihat, itu secara ringkaslah. Yang penting kamu boleh baca dengan betul. Ja'altum siqayatal haji. Haji. Okey. Situ 6 harakat, Wa imaratal masjidil harami kaman. Nampak ni tanda mati. Ni nampak ni, kaman. Nampak ni. Nun ni ada tanda mati. Sini tadi ada tanda mati. Okey. Jadi kaman amana billah. Jadi di sini jadi izhar. Ada tanda mati izhar. Kalau tak ada tanda mati jadi ikhfa. Kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Alif lam syamsiah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Amwalihim, panjangkan wa tu sebab ada alif. Wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itu jadi kamu baca ayat ni ulang-ulang balik supaya dapat bacaan tu yang fasih, Besok saya akan dengar bacaan kamu tu. Okey. Okey. Itu objektif yang pertama. Itu baca lancar, bertajwid, kemudian fasih. Macam mana nak jadikan fasih? Maka kita kena ulang-ulanglah bacaan tu. Ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Bacaan kita tu tak ada sangkut-sangkut. Okey, lancar, terus dan jaga dia punya kefasihan dia tu dalam menjaga hak-hak huruf. Okey, dia punya makhraj huruf tu. Okey. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
Tak apa kan? Jadi kita nak tengok yang kedua pula. Yang kedua iaitu membaca ayat dengan betul dan dapat memahami maksudnya. Okey. Jadi kalau kamu boleh rujuk buku teks, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 42 dicantik dia bagi-bagi. Jadi kalau kamu nak hafal pun kamu ambil potongan sikit-sikit ni. Okey, kita tengok. Cuba kita fahamkan maksud ayat satu-satu. Aja'altum siqayatal haji. Aja'altum siqayatal haji. Di situ ada istifham, soalan. Aja'altum, adakah kamu menyangka perbuatan perbuatan siqayatal haji. Adakah kamu menyangka dalam aja'altum tu dia punya terjemahan dia ada 3 ayat rasa. Adakah kamu menyangka perbuatan perbuatan apa? Siqayatal hajj, iaitu memberi minum. Siqayah ni memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Nanti kita tengok nanti dia punya sebab nuzul ayat ni. Kan? Sebab perbuatan memberi minum orang haji ni adalah satu perbuatan yang baik di sisi sebelum Islam, zaman jahiliah dan juga masa Islam pun dipandang dia satu benda yang baik. Okey. Wa imaratal masjidil haram. Wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan maksudnya kita melakukan ibadat dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram tu ada Kaabah, kita tawaf lah, kita sa'i lah, kita solat. Maka itu dikatakan imarah, memakmurkan lah. Memakmurkan dengan perkara-perkara yang digalakkan, yang dituntut oleh syarak. Maka adakah kamu menyangka perbuatan memberi orang minum haji tu, wa imaratal masjidil haram, dan juga memakmurkan Masjidil Haram itu, apa dia perbandingan dia? Kaman amana billahi wal yaumil akhir. Sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi seolah-olah ayat ni nak bertanya kepada orang kafir Quraisy, kan? Seolah-olah kan tanya. Tapi kalau tengok penurunan ayat tu nanti kan, tak ada sikit perbezaan sikit. Tapi dalam ayat ni menunjukkan seolah-olah Allah SWT bertanya kepada orang kafir Quraisy, iaitu orang kafir Quraisy mereka melaksanakan perbuatan memberi minum orang yang datang berhaji. Kemudian mereka juga memakmurkan mengimarahkan Masjidil Haram dengan ibadat-ibadat yang tertentu lah. Okey. Jadi ada tak sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat? Wajahada. Tengok di sini dalam penulisan ni mungkin slideshow ni dia tak buat, dia tak ambil ayat penulisan ayat dalam Al-Quran tu. Jadi dia tukar ni alif ni. Wajahada, empat alif Jadi dalam penulisan yang sebelum ni kita tengok perkataan alif ni tak ada, dia jadikan alif kecil disambungkan jahada. Okey. Wajahada fi sabilillah, seperti mana juga orang yang berjihad pada jalan Allah. Ini tanda soal. Tanda soal. Okey. Walaupun ayat kita baca dalam ayat tadi tak ada kat situ tanda wakaf. Tak ada tanda wakaf kan? Tak ada tanda wakaf macam ni ada kejah fisabilillah ni ada tanda wakaf jim. Sini ada jim betul dah. Okey. La yastawuna indallah. Maka dijawab balik. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman dia, la yastawuna indallah. Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah. Maksudnya siqayatul haji, siqayatul haji ni satu perbuatan imarah Masjidil Haram dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan juga orang yang berjihad fisabilillah,
la yastawuna, mereka tu sifat mereka tu tak sama. Ya, macam tu jugalah kalau orang Islam sama-sama Islam juga, orang Islam yang bagi minum, orang Islam yang buat imarahkan masjid, sama tak dengan orang Islam yang berjihad fisabilillah. Kan, ya. Jadi dia ada sedikit, tu sebab kita kena tengok nanti tu dia tajuk ni, nanti kita tengok related dengan tajuk ni, bahawa keutamaan tu mana, mana keutamaan tu, ya, jihad dengan imarah Masjidil Haram. Okey, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Itu. Jadi ini baru ayat yang ke-19. Wallahu la yahdil, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Maksud zalim. Okey. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Di bawah ayat yang ke-20 ni nak beri penerangan kedudukan orang yang Allah SWT sebut tak sama tadi. Maka kenapa tak sama orang yang beriman dengan hari akhirat dan juga orang yang berjihad pada jalan Allah tu tak sama seperti mana orang yang memberi minum dan mengimarahkan masjid. Kerana sesungguhnya allazina amanu wa hajaru, iaitu sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad fi sabilillah, iaitu bersahid kan. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, serta yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda, wa anfusihim, dan jiwa mereka, yang mengorbankan jiwa mereka. Orang yang berjihad ni ada dua lah. Kenapa dia mulia tadi? Sebab apa? Satu, dia infak dan dengan harta. Yang kedua, mereka mengorbankan jiwa dan raga. A'azamu, ini ada istimewa, lebih besar, adalah lebih besar darajatan, dan tinggi darajatnya indallah, di sisi Allah. Jadi amal yang paling tinggi yang paling tinggi di sisi Allah iaitu orang yang beriman dengan hari akhirat dan juga orang yang berhijrah. Ini yang permulaan Islam lah. Dan mereka yang berjihad. Jihad pula dua pula. Satu, bi amwalihim wa anfusihim, yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Lebih tinggi darjatnya, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Di hari akhirat dan juga di dunia dan di akhirat, mereka itulah orang yang berjaya. Jadi mereka tu lebih lagi lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini ayat dia punya kefahaman satu-satu ayat tersebut kan. Cuba tengok pula. Okey, kita faham dah. Jadi lepas ni kamu baca ja'altum siqayatal hajj dengan wa imaratul masjid. Adakah sama orang yang kamu boleh tahu dah. Kamu hafalkan. Baca, tengok maksud. Baca, tengok maksud. Baca, tengok maksud. Jadi ulang-ulang insya-Allah. Ayat-ayat ni tak ada susah sangat kan. Cuma ayat perbandingan, perbezaan ya. Okey. Seterusnya kita tengok pula. Sebab turun ayat tu. Kenapa ayat tu turun? Antara riwayat yang menyatakan ayat tu turun adalah disebabkan yang diriwayatkan daripada itu menurut Nu'man bin Bashir, sahabat. Terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberi minum kepada orang yang menunaikan haji. Jadi bila umat Islam, Nabi SAW dapat membuka Mekah, menawan balik Mekah pada tahun 8 Hijrah, tak salah saya, tahun 8 Hijrah,
maka mereka pun nak ambil alih. Salah satu keutamaan amalan lah zaman jahiliyah mungkin, iaitu orang yang dapat menguruskan apa dia, orang-orang yang melakukan haji, iaitu memberi minum orang memberi haji. Jadi bila dah dapat tawan kota Mekah tu, mereka pun siapa dah orang yang nak ambil tugas utama tu. Jadi tugas tu seolah-olah tugas yang mulia. Ya. Selain itu terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Dalam masa yang sama pula, zaman tu adalah masa tu zaman perkembangan agama Islam. Nabi ketika itu tengah rancak berdakwah kepada negara-negara yang luar jugalah. Ya, jadi terpaksa berjihad. Kan, jadi kalau kita sanggup, kan, kalau kita takut berjihad, maksudnya kita ambil lah tugas, kan, yang mudah tu, dapatlah pahala juga di sisi Allah. Okey, macam itulah. Jadi mereka pun bincang seolah-olah jihad fi sabilillah tadi dengan memberi minum orang di Masjidil Haram tadi sama pahala, sama kedudukan dia. Kan, biasalah tu berbincang. Jadi percakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar kerana mereka berbincang tu dalam Masjid Nabi. Dalam Masjid Nabi SAW, ya. Maka perbincangan tu mungkin kuat sedikitlah, ya. Maka ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah Rasulullah SAW. Jadi kemungkinan Nabi SAW mendengar perbuatan tu, jadi perbuatan tu seolah-olah tak elok. Dia takut mengganggu emosi Nabi, takut mengganggu ibadat Nabi. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun pergi mengadu hal tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mengadulah tentang apa yang dibincang, apa yang kalau kita kat Negeri Sembilan, apa yang ditokak, bertokak orang ni sampai kalang kabut begitu ni. Maka Umar pun pergi mengadu kepada Rasulullah tersebut. Maka turunlah ayat aja'altum, aja'altum siqayatal hajj, ya. Okey, ini sebab tu turun. Faham kan kenapa ayat tu turun? Ini ada perbincangan, ya. Banyak ayat Quran tu diturunkan disebabkan ada sesuatu sebab mesti. Penurunan ayat Quran tu, kalau kita tengok hukum tu mesti ada sebab kenapa turun ayat tu. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak tafsirkan ayat tu mengikut kita punya kefahaman akal, ya. Maka kita kena kaji dulu kenapa ayat tu turun, bila ayat tu turun. Okey. Kemudian kita tengok pula. Okey. Okey, objektif yang keempat. Dalam ayat tadi ada dibincangkan keutamaan melakukan ibadat, maka disebutlah di sini fiqhul aulawiyat, ya. Fiqhul aulawi. Saya pun tak faham kenapa ditulis auliyat, ya. Auliyat, aulawi, aula itu lebih utama, wiyat sesuatu perkara, ya. Apa yang dimaksudkan fiqhul auliyat, iaitu kita nak tengok mana yang lebih utama untuk kita buat dalam melakukan sesuatu ibadat ke, dalam sesuatu ilmu ke, dalam sesuatu perbuatan ke, ataupun dalam sesuatu tuntutan syariat. Mana yang lebih utama kita buat, mana yang lebih utama kita tinggalkan untuk kemaslahatan diri kita ataupun untuk kemaslahatan umum. Okey, yang dimaksudkan dengan fiqhul aulawiyat ni ialah mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip-prinsip syarak. Jadi syarak tu ada keutamaan dia, mengutamakan akal dulu, mengutamakan nyawa dulu, mengutamakan harta dulu, mengutamakan nasab dulu. Maka dalam mengutamakan tu mana kita nak dulukan. Ya, mana kita nak dahulukan. Ya, contohlah jihad dengan nak berebut melakukan ibadat buat haji, mana utama? Mengeluarkan harta buat haji ke mengeluarkan harta buat jihad dulu? Itu maksud dia. Mana lebih banyak faedah? Ya, kita akan tengok di sini, ya, mana itu. Jadi maka untuk melihat keutamaan tu, maka kita mesti berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syarak.
maka barulah kita punya perjalanan kehidupan kita itu dapat dilestarikan dengan betul. Ya. Jadi maksud aulawiyat ni ialah aulawiyat ni ialah aulawiyat ni mengutamakan perkara yang sepatut didahulukan. Mana nak dulu? Mana nak kita buat dulu? Nak ikut cakap nak tolong mak dulu ke? Nak buat nak baca buku dulu. Jadi kita tengok situasi mana nak dulu kan. Ya, okey. Itulah maksud antara macam itulah. Duduk pun elok. Belajar pun elok. Menolong mak ayah pun elok. Jadi kita tengok nanti. Macam mana prinsip syarak untuk kita menetapkan sesuatu yang kita nak dahulukan. Okey. Ni dia. Spektrum ilmu ni. Seolah-olah dia nak bagi prinsip yang asas untuk kita nak buat mana yang lebih dahulu. Aula dia. Mana yang lebih aula. Aulawiyat dia. Yang pertama kita tengok sumber dalil syarak. Contoh macam haji tadi. Bagi minum haji dengan orang yang pergi berjihad. Maka kita tengok dalil syarak. Mana yang lebih kuat. Maka dah tahu dalam ayat tadi menyatakan jihad fisabilillah itu lebih besar, lebih utama daripada memberi orang minum haji. Maka kita ikutlah tu dulu. Kita tinggalkan dulu. Mungkin kita boleh bagi orang yang bagi minum haji itu kepada orang-orang yang tinggal di Mekah yang tak ada kemampuan nak berjihad tu semua kan. Jadi kalau orang muda-muda macam kita ni lah. Macam kamu ni orang muda-muda ni takkanlah kamu nak ambil bab yang mana orang perempuan lah mungkin boleh buat benda tu. Kan? Ataupun orang yang lemah yang boleh buat benda tu. Maka itu tinggal kan. Maka kita utamakan jihad. Ya. Yang kedua, dia punya prinsip asas dia dalam perkara aulawiyat ni, iaitu mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Mana syarak utamakan? Ya. Jadi jihad ni kadang satu jihad yang ibadat contoh ya kan. Ibadat tu kadang-kadang ibadat tu hanya tertumpu kepada diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita buat satu ibadat tu bukan untuk diri kita tapi kita buat untuk Islam, untuk agama. Macam kamu belajar lah. Sebab saya suruh kamu niat belajar tu bukan untuk diri kamu tapi kamu niatkan dia sebagai untuk agama kamu. Maka di sana dia dapat pahala jihad. Okey. Yang ketiga, mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Macam hari ni dah zaman COVID ni. Orang yang kes nak suntik vaksin ni kan. Nak suntik vaksin ni. Mana nak dikira kan? Nak suntik ke tak? Kan? Ada orang tak nak suntik anti vaksin ni. Sebab dia kata risiko dia lah. Dia punya apalah kesan kepada vaksin tu. Tapi mana kesan diri sendiri ataupun kesan kepada umum. Itu kita kalau tengok. Kalau dia lebih kepada umum, maka kita konolah mengikut. Sebab apa? Kalau kita tak vaksin, seolah-olah kita akan membawa. Jadi kita sebagai satu pembawa kuman lah. Membawa dia punya kuman COVID tu kepada orang lain. Tapi kalau kita disuntik, maka kita tak akan dapat menyebarkan kuman, maka konolah kita. Itu maksud dia. Kita tak boleh nak mementingkan diri kita. Kita terpaksa mengikut yang umum. Masalah umum. Yang keempat, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Kau nak ketopikan masalah kepentingan pribadi kepada kepentingan umum. Yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima, mengambil kira terhadap keupayaan individu. Kena juga tengok. Kalau kita nak macam tadilah haji dengan apa tu kan, takkanlah kita nak suruh orang tua-tua pergi melakukan jihad. Orang muda-muda pula yang buat kerja-kerja haji, imarah apa semua tadi. Ini tengok keupayaan kita. Jadi Islam tu mudah. Dia tak menyusahkan umat dia. Okey. Walau bagaimanapun kita tengok keutamaan supaya kita punya sistem kehidupan kita tu dapat dikekalkan dalam berjalan dengan lancar. Ya. Okey. Okey, kita masuk pula objektif yang kelima.
Dah sampai yang kelima dah. Ada 2 lagi. Macam mana kita nak melaksanakan fiqhul aulawiyat dalam kehidupan kita? Boleh. Bukan semata-mata, oh ni dulu, ni dulu, ni tak. Dia ada dia punya keutamaan pelaksanaan tu. Tengok bidang-bidang pelaksanaan fiqhul aulawiyat, ya. Okey, yang pertama dalam pelaksanaan ilmu dan pemikiran. Mana ilmu yang utama kan? Yang kita nak dulu kan? Sebelum kita mengambil ilmu-ilmu yang lain. Ya. Yang kedua, amalan kita. Ni ibadat. Mana ada ibadat amalan-amalan yang paling banyak sekali pahala yang kita nak buat. Dan dia lebih manfaat kepada siapa? Untuk diri kita ke untuk umum tu? Yang ketiga, dalam pelaksanaan tuntutan syarak. Mana tuntutan syarak yang mesti kita laksanakan? Kan? Sebab tuntutan syarak tu banyak. Kan zakat, sedekah kot. Buat haji kot. Itu semua tuntutan-tuntutan syarak. Maka mana yang lebih utama? Jadi kita nak fikir yang mana lebih utama. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Dalam pelaksanaan ilmu dan pemikiran. Macam mana kita nak laksanakan dalam pelaksanaan ilmu dan pemikiran? Nampak ni ilmu ni satu yang pertama ni, ilmu dan pemikiran. Ni yang pertama. Yang kedua dalam mengamalkan sesuatu amalan. Mana yang lebih amal yang lebih penting yang perlu kita amalkan. Yang kedua, amalan sunat ko, amal wajib ko, tuntutan syarak. Okey. Yang pertama, kita masih lagi dalam menjaga objektif yang kelima, ya. Pelaksanaan fiqhul aulawiyat dalam ilmu dan pemikiran. Okey. Prinsip am, macam mana kita nak aplikasikan? Kita nak aplikasikan. Prinsip am dalam kita menentukan aulawiyat, keutamaan dalam ilmu dan pemikiran ialah mengutamakan usaha menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu dulu. Maksudnya, jangan kita beramal dulu sebelum kita memahami sesuatu amalan tu. Contoh, solat lah. Contoh mudah, solat. Jangan kita ikut je solat tu, tapi kita tak belajar dulu ilmu solat. Kita kena belajar ilmu solat dulu. Bila kita belajar ilmu solat, apa dia syarat sah solat? Apa perkara yang membatalkan solat? Maka dah memahami benda tersebut, maka baru kita boleh mengamalkan. Maka di sini dalam kita mengutamakan ilmu dan pemikiran ini, kita hendaklah mengutamakan ilmu fardu ain. Mesti belajar dulu ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Ini tak ilmu fardu kifayah. Kita utamakan, kita buat tip-top, bagus, cantik. Kita belajar betul-betul. Tapi kita tak belajar tentang ilmu yang mana menyelamatkan diri kita. Daripada apa dia dalam ni? Syirik lah. Menyelamatkan diri kita daripada melakukan dosa lah. Kan? Maka dikatakan di sana ilmu fardu ain. Apa dia ilmu fardu ain tu? Iaitu contoh mengutamakan ilmu menunaikan solat. Soal, ya. Jadi banyak kebetulan ni dalam ijaan dalam ni aulawiyat, ya. Auliyat ni saya tak betulkan, ya. Ingat, kamu ikut dalam buku teks aulawiyat, fardu ain berbanding dengan informasi. Contoh utamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu lain dulu. Itu sebab solat tu dulu betul kan, sebelum kita belajar benda yang lain. Sebab daripada zaman kanak-kanak dulu, yang paling pentingnya kita kena terapkan kamu dengan ilmu fardu ain tu. Dah mantap kamu ilmu fardu ain tu, barulah kamu masuk sekolah darjah 1, darjah 2 tu kamu pun belajarlah ilmu-ilmu yang tak ada, yang dikatakan ilmu fardu kifayah, bahasa Melayu lah, bahasa Inggeris lah, matematik pun semua tu, barulah kita ambil tu. Janganlah hebat matematik apa semua ni, baru ilmu fardu ain kita tak buat. Maka kita akan
berdosa kerana meninggalkan kewajipan kepada Allah. Yang penting kewajipan pada Allah tu dulu kita tunaikan, kita laksanakan. Barulah benda-benda yang lain-lain tu kita belajar. Itu yang pertama. Itu dalam apa dia kata, prinsip am ilmu, iaitu mengutamakan ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Okey. Mengutamakan kemudian pula dalam prinsip yang kedua, kalau dah ilmu fardu solat dah ada, fardu ain pun dah ada. Kan, maka kita nak tengok pula ilmu fardu kifayah. Dalam mengutamakan ilmu fardu kifayah tu pun ada berbagai-bagai ilmu fardu kifayah. Mana yang kita nak dahulukan? Iaitu mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap sebagai umat Islam. Pelengkap bagi umat Islam. Ya. Itu yang kedua. Yang itu contoh dia apa tu? Ya. Mengutamakan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Macam kamu ni. Ya. Mana yang diperlukan pada umat Islam pada zaman itu semasa lah. Mengikut ilmu semasa kan. Kita pernah ada satu riwayat daripada Sayyidina Umar kan, iaitu ajar anak kamu ilmu yang semasa. Ilmu yang semasa tu. Ini contoh. Bahasa Inggeris tu penting zaman ni. Mana belajar? Wajib belajar. Kerana itu keutamaan semasa. Tapi ingat, mereka belajar bahasa Inggeris, mereka belajar kejuruteraan, mereka belajar perubatan dalam masa yang sama, fardu ain mereka tu dah lengkap. Jadi masalah hari ni ialah kenapa jadi cacat berebut? Kenapa orang jurutera, kenapa orang perubatan, kenapa orang bahasa Inggeris tu tak dapat menaikkan nama Islam? Kenapa? Kerana kemungkinan. Dalam kita belajar ni lah. Kerana kemungkinan mereka tak mengutamakan fardu ain tu. Macam gitulah bekerja. Kerja kilang yang hebat-hebat jadi jurutera tu semua tu. Kita lekor kerja, tinggal lagi solat kita tinggalkan. Kita tak buat solat. Kita lupakan solat. Seolah-olah solat tadi membuang masa kita. Itu yang jadi cacat merebut umat Islam hari ni. Okey, itu yang kedua. Iaitu contoh dalam mengutamakan tadi perbandingan dengan ilmu yang pertama, ilmu fardu ain. Bila dah lengkap ilmu fardu ain, kita belajar pula kepada fardu kifayah, maka mana fardu kifayah yang paling utama? Maka kita akan tengok situasi, iaitu masa. Keperluan semasa atau tuntutan semasa untuk melengkapkan umat Islam. Jadi umat Islam hari ni okey, alhamdulillah. Dari segi pendidikan tu, insya-Allah, sebab kita di Malaysia ni tak ada masalah. Kita ada kelas tadika, tu kelas kafa apa semua, ilmu fardu ain sebenarnya dah lengkap dah. Tinggal lagi mengamalkan fardu ain tu, kemudian apa keperluan negara kita hari ni untuk kita memajukan, menaikkan, meninggikan martabat umat kita. Jadi nampak di sini yang paling penting hari ni Malaysia memerlukan ilmu perubatan contoh dan ilmu kejuruteraan. Okey. Yang kedua, dia panjang tu, iaitu amalan dalam kehidupan pelaksanaan fiqhul aulawiyat dalam amalan. Amalan. Ini ada prinsip. Apa prinsip am dalam amalan? Yang pertama, mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat. Banyak manfaat, sikit je buat. Sikit je kerja tapi pahala banyak, pahala berganda. Kan pernah tak ya? Mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Contoh, mengutamakan sedekah berbanding dengan gotong royong. Sedekah tu taklah besar mana. Sikit je, 60 sen kan. RM1, RM20, RM30, tapi dia punya manfaat kepada masyarakat tu besar. Contoh kita nak buat surau, maka kita kena sedekah. Jadi manfaat buat surau tu daripada sedekah orang Muslim, sedekah orang Islam yang ramai tu. Contoh 1,000 orang sedekah RM1 seorang, maka manfaat dapat buat bina surau lebih besar lah kalau kita pergi bergotong royong. Gotong royong tu manfaatnya hanya masa tu je. Gotong royong apa? Gotong royong membersihkan surau. Yalah, patutlah membersihkan surau pada masa tu saja. Lepas tu kotor balik. Tapi ada pun membina surau. Jadi dengan sedekah, jadi manfaat dia berterusan panjang. Itu maksudnya. Ya.
Yang kedua, mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadat sunat berbentuk berbentuk ibadat yang membawa kepada ibadat pribadilah. Contoh mengutamakan ibadat sunat. Okey, contoh contoh mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan memperbanyakkan amalan sunat untuk peribadi. Contoh gotong royong pula dengan solat sunat mana lebih utama? Contoh kita buat gotong royong surau, bersihkan surau. Semua pelajar turun. Ada pelajar tak nak turun sebab apa? Dia nak baca Quran. Dia nak buat ibadat peribadi dia. Mana lebih utama? Baca Quran tu ke gotong royong? Maka gotong royong tu lebih utama daripada baca Quran tu. Itu maksudnya kan. Ni yang kita kena faham ni. Supaya perjalanan kita punya kehidupan tu dapat dilestarikan, dikekalkan dengan cara yang macam ni. Tapi kalau ada orang tak faham, tak, aku nak solat dulu. Aku nak baca Quran. Lebih penting untuk diri aku. Maka dia pun tinggal. Tak. Maka maksudnya apa? Lebih besar pahala bila kita bergotong royong tadi daripada kita membuat amalan sunat yang berbentuk peribadi tadi. Itu yang kedua dalam pelaksanaan yang kehidupan. Okey, dan yang ketiga iaitu tuntutan syarak. Iaitu prinsip dia ialah mengutamakan perkara pokok dengan perkara cabang. Perkara pokok dalam agama dan juga perkara cabang dalam agama. Jadi perkara asas dalam agama dengan perkara yang bahagian furuk dalam agama. Apa dia tu contoh dia? Mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Contoh mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Tuntutan syarak betul. Sedekah pun tuntutan syarak. Zakat pun tuntutan syarak. Tapi zakat adalah wajib. Janganlah kita sedekah dulu. Lepas itu zakat tak. Kita keluarkan zakat dahulu. Baru kita bersedekah. Itu dia katakan tuntutan syarak. Okay? Contoh mengutamakan yang kedua. Prinsip utama. Mengutamakan amalan fardu berbanding dengan amalan sunat. Mengutamakan amalan fardu dengan amalan. Contoh mengutamakan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Iktikaf amalan sunat. Bantu mak ayah pun sunat. Tapi mana yang paling utama? Nak tinggalkan mak ayah ke pergi beriktikaf di masjid. Iktikaf ni maksudnya pergi masjid, duduk masjid, kita pun beramal lah. Dalam masjid tu baca Quran. Mana penting? Penting jaga mak ayah lagi daripada melakukan ibadat iktikaf. Nanti kalau kita tengok contoh Uwaisul Qarni, kau baca Uwaisul Qarni. Dia tak tinggalkan mak ayah dia. Berbakti pada mak ayah dia. Kenapa? Dalam masa yang sama dia nak pergi ke Madinah, betul kan? Nak pergi ke Madinah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh kerana mak dia uzur, maka dia pun duduk kat situ. Tompek kampung halaman duduk jaga mak. Itu maksud orang tu fahamlah tuntutan yang mana dituntut dahulu, walaupun seolah-olah kita macam rasa rugi tak dapat buat benda tu. Contohlah 10 malam terakhir disunatkan, digalakkan buat iktikaf di masjid, sedangkan dalam masa yang sama di rumah kita ada mak ayah kita yang uzur, maka kita tinggalkan. Sebab apa? Kita nak cari pahala yang banyak untuk iktikaf tadi. Seolah-olah 10 malam terakhir betul, tinggal lagi apabila kita tinggalkan mak ayah tadi, kita menjadi satu dosa pula. Faham tak? Maka utamakanlah jaga mak ayah. Itu dikatakan memahami prinsip perkara yang pokok tu lebih penting daripada walaupun kita tengok ganjaran tadi Allah Ta'ala bagi masa-masa tu besar, tapi benda tu adalah pokok asas. Contoh sedekah dengan zakat. Sedekah pada bulan Ramadan tu wajib, sunat digalakkan. Lepas tu kita tinggal pula zakat fitrah kita. Sedangkan zakat fitrah tu wajib. Duit zakat fitrah tu kita sedekahkan. Seolah-olah sedekah pada bulan Ramadan tu lebih besar pahala, kita pun meninggalkan zakat. Itu tak boleh. Okey. Faham ya? Kemudian
kita tengok spektrum ilmu, okey, percambahan ilmu kat sini kita tengok apa yang dikatakan tadi dibincangkan perkara pokok dalam agama. Apa dia perkara pokok tu? Mengutamakan perkara pokok dengan cabang, furu'. Fara' tertulis furu' ialah perkara asal dalam Islam seperti keimanan kepada Allah. Perkara ialah perkara cabang ialah perbincangan kepada pelaksanaan perkara pokok seperti hukum pelaksanaan solat jemaah. Itu dikatakan pokok benda yang asal yang disuruh dituntut. Cabang cara pelaksanaan dia. Itu maksudnya. Okey. Contoh iman. Rukun iman tu asas mesti. Iman Allah, iman Rasul, iman kitab itu penting. Jadi dalam cabang itu cara pelaksanaan. Okey. Ataupun asas yang utama rukun Islam tu. Kemudian barulah datang ibadat-ibadat yang lain. Ya. Mana utama? Asas yang kelima, contoh sedekah dengan zakat. Zakat adalah yang paling utama sebab dia adalah pokok dia. Daripada pokok zakat tadi yang wajib baru datang. Contoh solat. Menunaikan solat fardu yang 5 itu pokok. Lepas itu baru ada solat tarawih lah, solat itulah, solat ini. Maka mana yang penting? Yang penting jangan tinggalkan yang pokok. Jangan lebihkan yang sunat. Kita lebih pula solat. Faham tu? Solat tarawih berjemaah, beriu-riu gitu. Solat fardu kita tak boleh. Contoh kan. Kan solat fardu kita tak buat. Sedangkan asas dia fardu tu walaupun solat fardu tu seorang diri, tapi oleh kerana kita masuk Ramadan kita beriu-riu pula. Solat tarawih berjemaah pula tu betul. Tapi pokok asasnya kita tinggalkan solat subuh tak boleh. Tidur kan lepas sahur tidur, tinggalkan solat fardu subuh. Lepas tu malam tu kita beriu-riu pula. Itu tak betul lah. Itu dikatakan yang pokok. Kemudian kita utamakan yang furu'. Okey, yang keenam, apa kepentingan fiqhul aulawiyat terhadap individu dan masyarakat? Okey. Apa kepentingan dia? Okey, kita tengoklah. Tak ada benda lah ya. Yang penting kita faham isi point tadi. Kepentingan ni senang ya. Jadi apa pentingnya kita dulukan yang ni, kita tak boleh dulukan yang ni dalam masa yang sama yang kita nak ambil kesempatan ni. Okey. Yang pertama untuk mewujudkan memastikan ni yang pertama. Ni yang pertama. Kadang ni yang pertama. Yang pertama. Nombor satu ni. Memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Macam tadilah. Sebab bergotong royong tadi. Kalau semua pelajar tak nak bergotong royong sebab nak melakukan ibadat sunat, macam mana kita nak awal sistem kehidupan kita? Surau kita kotor, kan? Macam surau kita lah. Kita baik selain terawih, itu sobek, kita baik semua Jumaat tadi. Itu dengan almari tak bersusun, dengan tak bersapu surau. Sebab apa? Sebab orang tak nak. Baca Quran bergiur-giur, kan? Baca Quran lah, apa semua nak khatam Quran lah. Tapi surau nak buat berjemaah, kita tinggalkan. Maka tindakan tu tak dapat nak kawal, maka macam mana kita nak beribadat dengan sempurna? Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif. Ni dah. Contoh berjihad tadi. Lebih penting lagi daripada kita bagi minum orang ambilkan tadi. Maka kita buat dengan berjemaah, dengan cara berjihad, dengan cara bersungguh-sungguh. Maka satu kerja tadi menghasilkan satu benda yang berkualiti. Yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat. Ini kita dah bincang tadi. Mengamalkan tuntutan. Zakat tu dulu, baru kita sedekah. Solat fardu yang 5 tu baru kita buat solat-solat yang sunat yang lain tu dulu. Okey, itu tuan-tuan. Yang keempat, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan. Ini dah. Ini yang penting. Jangan kita selfish. Maksudnya kita utamakan diri kita daripada masyarakat. Kita kena ambil maslahah macam vaksin tadi. Jangan kita nak buat tak nak. Dan yang sama, kita adalah penyebar kuman.
COVID tadi. Maka kita sama-sama lah. Macam itulah maksudnya. Ya. Yang keempat, yang kelima, itu 2, 3, 4 yang kelima. Menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam persyarat tuntutan syariah. Menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam tuntutan syariah. Maka tak adalah Islam tu dikoji. Oh, kan. Leko. Sekarang ni umat Islam, teruk, tengah teruk ni. Tengah berkembang ni. Maka kita pun leko beribadat-ibadat sendiri-sendiri. Tapi tak merundingkan maslahat umat Islam. Yang mana, kan. Macam Palestin tu lah. Kalau orang Palestin tu tak keluar ramai-ramai berjihad, dibiaya demi orang-orang tu, maka itulah dirampihlah negara tu daripada kepada kita. Yang kelima, yang keenam, mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Iaitu contoh tadi kan, mengutamakan fardu kifayah. Yang mana paling utama? Mana yang paling utama? Maka dalam situasi semasa ni, kerajaan ni memerlukan kepada bidang perubatan. Kan? Contoh berlaku COVID-nya. Ramai tenaga doktor tak cukup. Kan? Jururawat tak cukup. Itu semua tak cukup. Maka dalam bidang tu kerajaan, kan? Itu sebab kerajaan tu dia tengok skop tu dia atas. Maka dia pun membukalah peluang-peluang belajar dalam bidang-bidang perubatan tu lebih luaskan lagi. Dia tengok pula skop negara ketika itu nak maju. Lepas dan maka dia pun buka lah banyak sekolah teknik supaya orang ramai dapat membanyakkan lagi jurutera orang Melayu, orang Islam dapat memajukan negara. Okey, itu dikatakan mewujudkan masyarakat baik menguruskan kehidupan yang cekap. Okay, mengikut mantan situasi. Dan yang seterusnya, pengajaran ayat. Ini yang akhir. Yang akhir sekali. Sebagai umat Islam, kita hendaklah yang pertama, apa dia? Dia meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadah. Banyak salah ejaan ni. Nanti sebetulnya tak apalah. Untuk yang ni tak apa. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Okay? Ini sama je dalam kutek ni. Dipindahkan cara bentuk PowerPoint. Ya. Yang kedua. Ni yang pertama. Iman ni kalau tingkatkan. Faham dulu. Yang kedua, sebagai umat Islam kita hendaklah berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Itu sebab jihad tu besarlah. Orang tu bagi duit, kemudian mereka sanggup mengorbankan jiwa dan raga untuk agama. Jadi besarlah pahala. Jadi azam jihad ni. Jadi kamu belajar ni pun saya cakap kan kalau kelas saya. Pertama mesti kamu berjihad dengan cara berniat. Berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Hijrah. Ni kelas PDPR ni. Janganlah tak hadir, datang. Faham tak tu? Sebab nak buat macam mana kan? Inilah cara pembelajaran hari ni. Kemungkinan bersambung lagi COVID sampai bulan 9 sampai bulan 10. PSO pun datang tiba-tiba, kamu pun relax. Ya kan? Tak ada baik kajian. Yang kali kamu tengok, buka Google Meet tu, kamu buka video tu, kamu pun lolap. Kamu buka lolap. Kamu lolap. Kan? Lepas tu, tulis je kehadiran. Jadi kamu menipu diri sendiri pun tak ada. Jadi kalau ada, kan? Kalau ada kamu macam tu, berubah. Sistem sekarang dah berubah. Kami pun cikgu-cikgu pun terpaksa berubah. Terpaksa rakam, terpaksa itu, terpaksa ini kan. Yang mana bondo ni kan sesuatu bondo yang tak ada pada zaman dulu lah. Jadi kena ubah supaya memang itu tuntutan semasa untuk lebih produktif. Dan yang keempat, berlumba-lumba. Berlumba-lumba kita. Kan berlumba-lumba kita ni. Mana? Untuk melakukan kebaikan. Kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran pada hari akhirat. Jadi kita umat Islam ni, iman kita tadi sini,
Keimanan kita tadi kita faham dah apa jua kebajikan yang kita buat. Kita meyakini bahawa Allah akan bagi ganjaran. Itu sebab kita baca misqala. Apa tu dia macam surah Waqiah tu kan. Walaupun sebesar biji sawi yang kita buat, maka Allah akan hisap, timbang. Ya. Dan jahat pun tentu juga. Walaupun jahat tu besar biji sawi ke apa, maka Allah akan timbang. Maka fikir-fikirlah mana yang kita nak buat. Dengan keimanan kita tadi, maka kita dapat melakukan sesuatu tuntutan tadi. Ya, mana yang kita nak buat banyak. Okey. Habislah. Jadi cubalah kamu buat latihan pengukuhan ni. Ya. Mana maksud ayat aja'altum siqayatal hajj wa imaratul masjidil haram wa jahada fi sabilillah a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kamu sambungkan, lengkapkan. Semua kamu jawab ya. Saya tak dapat dengar kamu sebab kita pakai kan YouTube ni kan. Okey. Ni tu dah jawapan. Kalau kamu okey. Wa imaratul masjid. Mana jawapan dia? Cuba jawab dulu. Agak-agak. Okey dah. Betul tak jawapan kamu tu? Ya. Kalau betul tanya. Okey, wajah ada fi sabilillah. Okey, ada perkataan jihad ni ada kan. A'zamu darajatan indallah. Mana jawapan dia? Okey, tanda kan. Dah. Betul tak? Okey, dan yang akhir sekali senanglah. Ya, dia kena bagi satu lagi petak kan. Jadi yang akhir tu dah ada dua pilihan mana tu kan. Kalau macam ni jawapannya ni lah. Wa ulaika humul faizun, mereka orang berjaya. Okey. Latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan ni kamu boleh tengok dalam muka surat. Akhir dekat apa tu lah. Ya. Dekat buku teks tu adalah latihan pengukuhan tu. Okey. Nyatakan sebab turun, nyatakan maksud fiqh aulawi, bukan auliyat ya, aulawiyat. Aula. Lebih utama ya, aulawiyat. Ya. Sirah mubalaghah ya. Nyatakan contoh fiqh aulawiyat dalam bidang fiqh, ilmu pemikiran, amalan, tuntutan syarak. Ni yang kena faham ni. Ni yang penting ya. Tiga ni kamu kena faham dalam bab ni. Fiqh aulawiyat ni apa maksudnya? Kemudian macam mana kita nak melaksanakan dalam pelaksanaan kehidupan kita dari segi ilmu, amalan dan tuntutan syarak. Okey. Apa penting kita dalam individu? Ni ada tadi kita dah bincang lah. Ada 4 ada 5 tadi. Apa penting kepada individu, kemudian terangkan pengajaran ayat. Okey. Latihan kebat, ada sedikit latihan kebat. Tak apa, ini yang risau saya akan buat dalam satu kertas layan nanti. Kamu jawab dalam Google ya. Google Classroom tu ya. Terdapat 9 remaja mengutamakan rakan sebaya berbanding ibu bapa mereka. Ini dah. Zaman hari ni macam itulah. Kan? Kalau kawan-kawan ajak, kalau mak ayah ajak, dah malas dia. Jadi cuba bayangkan. Hari ni, zaman hari ni kan. Lebih utamakan kawan daripada ibu bapa. Berdasarkan pendapat. Berdasarkan fiqhul aulawiyan. Okey. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Jadi saya harap dengan pembentangan slideshow ni dapat memberi kefahaman kamu lah. Jadi kalau kamu tak faham dalam masa tutorial nanti, kamu bolehlah bertanya kepada ustazah-ustazah kamu tu ya. Kemungkinan banyak benda yang saya tak bincang, yang tak saya jelaskan, dan mungkin kelemahan saya untuk menjelaskan tajuk topik ini. Maka insya-Allah ya, ustazah yang ada tu boleh menjelaskan, memberikan kefahaman kepada mereka. Dan saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.